Colgate adalah branding yang memang daripada dulu sampai sekarang dah terpahat dalam otak kita, dalam hati kita ni, Colgate adalah ubat gigi. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke podcast Kita Cari Solusi, sebuah podcast yang akan membantu peniaga kecil naik kelas dalam perniagaan diorang hanya dengan mendengar podcast. Saya Adib Nur Hassan, podcaster bagi Kita Cari Solusi. Kenapa podcast Kita Cari Solusi ni sangat penting bagi anda yang nak mulakan perniagaan ataupun bagi anda yang dah berniaga tapi rasa sangkut, stuck dan rasa macam aku nak kena pergi jauh ni. Podcast ni adalah podcast yang sangat sesuai bagi korang. Okey, jadi podcast Kita Cari Solusi ni adalah podcast di mana kita akan memanggil mereka-mereka yang tera dalam bidang perniagaan untuk duduk dekat sini untuk kongsikan pengalaman diorang serta knowledge diorang dalam bidang perniagaan. Seperti contoh, kita akan panggil orang marketing. Macam mana gerak kerja marketing tu? Apa fungsi, apa impact marketing terhadap perniagaan kita? Seperti contoh, marketing yang sekarang tengah naik iaitu Pak Mak Western. Okay? Pak Mak Western ni, ada yang kemarin orang komen macam ni. Pak Mak Western marketing asyik panggil artis viral je. Asyik panggil Lisa Suhani je. Diorang tak berfokuskan kepada produk. Itu ada orang komplain macam tu. Okay, so marketing ni sebenarnya kita nak memberitahu orang tentang perniagaan kita. Apa yang dikomen oleh orang tersebut tentang Pak Mak Western punya marketing, tak salah. Betul, sebab Pak Mak Western terlebih viral saja. Dia tak bercerita pun tentang produk. Orang tu cakap tak salah. Tetapi Pak Mak Western punya kaedah marketing pun tak salah juga. Dia mementingkan viral. Sebab Pak Mak Western punya audien adalah orang-orang yang nak entertainment. Sebab Pak Mak Western branding dia dah orang semua dah tahu. So dia tak perlu dah nak bercerita tentang produk dia. Dia perlu bercerita sampaikan awareness. Itulah kaedah marketing yang digunakan oleh Pak Mak Western. Ilmu-ilmu ni untuk orang marketing, dia dah dapat baca. Tapi untuk orang biasa, mungkin dia rasa macam terlalu annoying. Kenapa keep viral-viral? Kenapa tak bercerita tentang produk? Okay, itu dalam dunia marketing. Kemudian dari segi branding pula, kita akan ajak juga orang yang tera dalam bidang branding untuk duduk dekat sini. Macam mana impact branding tu pula dalam perniagaan kita? Seperti contoh, saya bagi contoh lagi, obat gigi. Kalau saya sebut obat gigi, apa yang terlintas dalam fikiran anda? Of course, anda akan cakap Colgate. Kalau saya sebut obat gigi sensitif, apa yang anda terfikir? Of course, Ovasegos. Anda akan terfikir Sensodyne. Kenapa sewaktu saya sebut obat gigi, anda tak sebut obat gigi Sensodyne? Kenapa anda sebut Colgate? Sebab Colgate adalah branding yang memang daripada dulu sampai sekarang dah terpahat dalam otak kita, dalam hati kita ni, Colgate adalah ubat gigi. Sampai orang cakap, beli ubat gigi, beli Colgate. Dia akan sebut macam tu. Dia macam ni. Dalam padang, dia akan ada 11 pemain. 11 pemain tu, 11 adalah pemain utama. Cuma, posisi sahaja yang berbeza. Padang ni adalah hati customer. Player yang ada adalah branding yang ada dalam pasaran. Contoh, Colgate dia akan duduk di bahagian striker. Sensodyne dia akan duduk di bahagian winger. Dia tetap nombor 1 di dalam hati pelanggan, cuma posisi sahaja yang berbeza. Itu adalah branding. Branding ni kalau kita nak cerita sangat luas. Untuk saya, knowledge saya sampai sini saja. Kita terpaksa panggil orang-orang yang tera-tera dalam bidang branding untuk duduk kat sini untuk kongsikan apa kesan impact branding terhadap perniagaan kita, marketing, branding, business strategy. Macam mana kita nak buat business strategy? Macam mana untuk kita, orang kata business kita ni tak, orang kata dia tak macam niaga di pasar malam. Sorry, bukan saya nak kutuk orang niaga pasar malam, bukan. Tetapi macam mana kita nak ada the next level? Macam mana kita nak niaga macam ala-ala orang niaga korporat? Lebih kurang macam tu. Kita akan panggil orang accounting yang pakar, HR untuk duduk dekat sini, kongsikan ilmu diorang dan pengalaman. Sebab kalau kita nak pergi dekat luar, kita nak bayar sifu-sifu dekat sana, kelas-kelas bisnes, dia bukan percuma. Bayar. Dan bila bayar, bukan murah. Harganya boleh makan kos RM10,000, ada yang RM11,000. Ada yang bising, wah ini hanya penjual air liur saja, diorang jual air liur. Tidak. Nak dapatkan ilmu berniaga ni, diorang ni pun, sifu-sifu ni, coach-coach ni pun, diorang perlu, orang kata, belajar,
perlu habiskan wang ringgit untuk mencari ilmu. Tak salah untuk diorang buat kelas-kelas macam ni. Kan, diorang hanya berniaga dan untuk pergi kelas tu adalah pilihan kita. Kalau kita sanggup bayar mahal, knowledge ilmu yang kita akan dapat itu akan lebih tinggi. Soal ilmu tu tinggi atau tidak tergantung kita lah macam mana kita menerima ilmu tersebut. So, saya buat podcast Kita Cari Solusi ni hasil daripada saya pergi kelas-kelas tersebut. Bila saya pergi kelas, alamak, aku pergi kelas ni, aku rasa macam aku mampu. Tapi kalau orang lain, orang-orang yang tak ada duit, yang tak ada kewangan yang stable, macam mana diorang nak pergi kelas-kelas macam ni? So daripada situ saya terlintas, mungkin aku boleh tolong kot bantu-bantu peniaga-peniaga kecil. Sebab saya percaya dekat luar sana ramai rakan-rakan, kawan-kawan, kan, saudara mara yang nak berniaga tapi tak tahu nak mula daripada mana. Dan nak pergi cari kelas pun tak mampu nak bayar. Ada pun kelas-kelas yang perniagaan buat ni pun mula-mula percuma. Mula-mula percuma itu hanya bagi teaser pun. Itu dia tak full habis. Nak naik kelas kena tambah lagi duit. Selalunya macam tu. Jadi saya buat podcast ni khusus memang percuma. Untuk korang yang nak berniaga ni, inilah tempat dia. So, saya rasa itu saja untuk episod kali ini. Tapi sebelum tu, saya nak perkenalkan diri. Cakap panjang lebar, tak kenalkan diri pula. Nama saya Adib Nur Hasan. Saya merupakan pengurus dan juga kontraktor bagi syarikat kontrak di Selangor. Kenapa podcast Kita Cari Solusi ni saya buat? Sebab saya suka. Saya minat. Daripada dulu memang saya minat untuk jadi seorang hosting. Tapi tak kesampaian. Jadilah seorang kontraktor. Dan bila bisnes saya rasa dah agak okey sikit. Jadi saya ambil peluang ni untuk buat satu podcast sesuai dengan bidang saya. Walaupun saya kontraktor, tapi dalam bidang bisnes saya buat podcast ni untuk kongsikan ilmu-ilmu perniagaan kepada anda semua, rakan-rakan semua, saudara mara semua untuk mencari ilmu perniagaan. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Nantikan episod seterusnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, share, follow semua platform media sosial Kita Cari Solusi. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum.